Kalau dia tak percaya kan. Sebab apa? Dia dah buat bisnes kan. Kos marketing dia RM1 je sehari. Dia dah cuba dah. Ni result dia. 1.9 juta. Kan? Memang tak masuk akal benda ni. Tapi kan, benda ni betul. Dekat Solvi Heroes ni, sistem dia memang power kepada semua usahawan-usahawan kat luar sana tu kan. Dia nak suruhlah, jomlah kita sama-sama kan cari Solvi Heroes ni. Mana yang sondu-sondu bisnes tu, income tak ada semua tu kan. Yang susah payah sekarang ni, carilah ejen-ejen Solvi ni. Sebab apa? Dengan RM1 saja kos marketing dia, kita dapat ni. Dan dapat tak percaya 1.9 juta. Lagi satu, kalau RM1 pun kita tak boleh keluarkan untuk kos marketing meniaga kita sehari, tak payah meniaga lah. Tak payah cerita pasal meniaga lah. Kan? Jadi so jomlah kita sama-sama. Ya, dan dah buktikan dah RM1 je sehari. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi sebelum tu saya nak test dulu suara saya adakah jelas, clear. Saya nak tahu dulu. Suara saya clear tak? Cuba bagi tahu di ruangan chat, ruangan komen. Adakah suara saya clear ataupun tak? Alright, so siapa yang dah hadir malam ni, so komen hadir. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang dah hadir pada sesi malam ini. Alhamdulillah, seperti yang kita rancang pada minggu lepas, kita dapat sesi yang kedua. Untuk siapa yang dah join pada minggu lepas, ini adalah sesi continuous ataupun sesi yang seterusnya. Alright. So sebelum tu saya nak tahu suara saya ni jelas ke tak? Cuba bagi tahu siapa yang dah ada di ruangan chat. Bagi tahu suara saya ni jelas ke tak? Saya nak tahu, takut nanti Kang saya cakap sorang-sorang kat sini. Kita dah lah online kan. Nanti saya cakap sorang-sorang, anda pun tak tahu apa yang saya cakap. So siapa yang dah hadir, boleh bagi tahu di ruangan chat hadir, dan kita nak tahulah apa yang sama ada saya punya suara jelas, saya punya audio visual video saya jelas. Right, sebelum saya nak clear, nak teruskan pada sesi kita pada malam ini. So siapa yang baru pertama kali untuk sesi join live sesi pada malam ini, so malam ini saya akan berkongsikan tentang macam mana kita nak jadikan TikTok sebagai king social media kita tahun 2023 ni. Kalau mungkin anda sebelum ni dah ada Instagram, anda dah ada Facebook, anda dah ada apa lagi platform yang anda ada, Twitter dan sebagainya. So hari ni kita nak kongsikan atau kita nak sharekan apa yang special untuk TikTok yang anda boleh dapatkan untuk tahun 2023 ni. So saya nak minta anda yang dah join ni, so minta join dan bagi live bagi share live ni. Dah tersasul pula kan. Sebab excited punya masa. Sharekan live ini kepada semua orang kawan-kawan anda yang dah join pada minggu lepas ataupun yang nak join. Share kat dia macam mana kita nak gunakan TikTok ni sebagai king social media kita untuk tahun ini. Tuan-tuan kena ingat, kita raya dah tak lama. Kita pada penghujung bulan 3 kita akan bulan puasa, dan penghujung bulan 4 kita akan beraya. So kalau tuan-tuan dari hari ini tak mula, tak bertindak, so jangan mengharapkan satu result yang sangat-sangat powerful. So sebelum tu saya nak tahu suara saya ni jelas ke tak? Cuba bagi tahu suara saya ni jelas ataupun tidak. Takut nanti kan saya bercakap sorang-sorang. Berbual dengan anda sorang-sorang tanpa ada respon. Okey. So siapa yang dah join live pada malam ini, boleh tak bagi tahu di ruangan chat, di ruangan komen, anda perkenalkan diri anda. Apa nama anda buat bisnes apa, dan asal dari mana. Mungkin kalau kita berdekatan, kita boleh berjumpa ataupun kita boleh set masa kita untuk mungkin berkongsi-kongsi idea lah. Alright. So kalau ada yang dah join tu, boleh sharekan anda buat bisnes apa dan apa yang anda lakukan, ataupun bisnes apa yang anda buat. Alright. Jadi terima kasih banyak yang dah join pada sesi live pada malam ini. Jadi saya tak nak ambil masa yang terlampau lama, saya tak nak ambil satu waktu yang terlampau masa introduction yang terlampau lama. Jadi sebelum saya nak teruskan kepada sesi yang kedua, malam ini adalah sesi yang kedua kalau anda tak tahu. Alright. So terima kasih kepada Puan Mihran Abdullah. Alright, saya Puan datang dari mana Puan? Apa bisnes ataupun apa yang Puan buat? Dan asalnya dari mana?
Alright, Puan Miran, kita ada siapa lagi di live, kita boleh bagi tahu di ruangan chat untuk saya berkenalan-kenalan dulu sebelum saya terus ke dalam topik kita pada malam ini. Siapa yang tak tahu dan siapa yang pertama kali ataupun first time. Kalau saya cakap pertama kali mungkin tak faham. Siapa yang first time? Siapa yang first time untuk join pada sesi live pada malam ini? Saya nak bagi tahu, so malam ini adalah saya nak kongsikan tentang social media kita, iaitu social media TikTok. So nanti saya akan buat perkenalan kenapa pentingnya TikTok ni. So dan saya nak bagi tahu macam mana kita nak gunakan TikTok sebagai king untuk tahun 2023. So siapa yang first time ataupun pertama kali, alright, yang nak orang kata apa, nak berkenalan ataupun nak grow dalam TikTok untuk tahun 2023 ini, anda boleh join dan ajak kawan-kawan anda untuk join sesi live pada malam ini. So saya minta kepada semua yang ada pada malam ini, dan dah join live kita pada malam ini, sharekan live ini kepada kawan-kawan anda. So kita ada kat sini, tadi kita ada Puan Miran Arullah. Assalamualaikum Puan, selamat malam. So kenalkan diri, daripada mana dan apa bisnes yang anda buat. So kita ada juga Encik Din Kajang. Terima kasih Tuan. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih kepada sudi yang hadir pada malam ini. Jadi bagi tahu bisnes apa yang anda buat dan asal dari mana, supaya kita boleh tahu ataupun kita boleh berkenal-kenalan. Saya tak ambil masa lama, mungkin dalam 11 suku 9 suku saya akan teruskan. So kita ada Puan Nur Hayati Ali. Assalamualaikum Puan, selamat malam. Terima kasih sudi dah join lagi sesi live kita pada malam ini untuk sesi yang orang kata part 2. So siapa yang dah join pada TikTok yang part yang pertama, so anda dah tahu introduction. Kita nak bagi tahu apa ini social media TikTok. Kenapa orang sekarang ni teruja nak guna TikTok? Kenapa ramai yang nak guna TikTok? Alright. So kita ada juga Puan Wawa Murad kita hadir. Terima kasih. Alright. Assalamualaikum, selamat malam. Saya nak terima kasih Puan. Alright. So jemput lagi. Ajak lagi kawan-kawan. Saya buka masa sampai 9 suku. Alright. Kita nak terus je mula. Kita tak nak bazir-bazirkan masa, tapi saya nak juga anda ajak lagi kawan-kawan anda yang mana nak belajar TikTok. Nak tahu tentang pengenalan asas. Ini orang kadang-kadang orang tak tahu. Dia ada yang ragu-ragu. Siapa yang kat sini dia ada ragu-ragu? Siapa kat sini dia ada ragu-ragu? Saya nak guna platform apa untuk social media saya tahun 2023. So ataupun saya nak guna TikTok ni tapi saya tak tahulah siapa yang saya nak bertanya. Alright, so anda boleh ajak kalau ada geng-geng anda join untuk sesi live pada malam ini. Saya akan bagi tahu penerangan ringkas saja, mudah saja macam mana anda nak grow ataupun macam mana nak gunakan platform TikTok, macam mana nak set up. Ada orang dia kalau akaun dia tak jadi, akaun dia tak ada, akaun dia tak cantik, dia tak set up, dia tak nak buat. Ada yang saya jumpa, saya tengok, Puan dah ada akaun, video konten dah menarik, tapi kenapa tak nak continue? Alah, saya tak reti lah TikTok ni, saya tak biasa. Saya dah 15 tahun kat Facebook, nak main TikTok ni saya tak reti. Tapi dia ada idea konten yang cantik, saya dah pernah tengok. So, that's mean saya ajar dia macam mana nak set up. Saya bagi tahu dia macam mana dia nak praktikkan guna method yang betul. Kita ada juga Tuan Mujibur Rahman. Assalamualaikum Tuan, selamat malam. Bagi tahu Tuan daripada mana, apa bisnes yang Tuan buat dan ajak lagi kawan-kawan. Kau boleh share live ni ke grup-grup, ke grup WhatsApp. Ajak kepada kawan-kawan anda yang buat bisnes tu. Kita ada juga Puan Nariah Saman. Terima kasih Puan Nariah sudi join kepada sesi live saya pada malam ini. Jadi malam ini bagi tahu apa yang anda mengharapkan, apa bisnes anda dan apa yang anda harapkan bila dalam akhir sesi ini. Dan kita ada Puan Hayati. Assalamualaikum sir, dari Kubang Krian. Kubang Krian di Kelantan, perniagaan teknik nafas doa. Wow, menarik tu. First time saya dengar teknik nafas doa. Macam mana kan? Mungkin nanti siapa yang nak berketahuan boleh tengok kepada profil Puan Hayati ni macam mana dengan cara untuk teknik nafas doa. Alright, jadi dah jam menunjukkan 9 suku. Jadi saya tak nak melengahkan masa. So saya nak bagi tahu ataupun saya nak sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. So pada yang dah join live ini, sharekan video ni, like video ni banyak-banyak dan saya nak anda semua sebarkan video ni. Ajak kawan-kawan di WhatsApp yang mana join pada sesi minggu lepas
untuk join lagi kepada sesi yang kita panggil part 2 ni. So kita dah terus nak mulakan sesi kita pada malam ini. Jadi saya nak recap dulu. Saya nak recap minggu lepas punya. So kita tengok, kita nak recap. Hadir masih Puan Yaya. Alright. So kita, Puan Yaya boleh ajak kawan-kawan anda yang join atau yang dah pernah join pada sesi minggu lepas ataupun sebelum-sebelum ni untuk ke sesi live pada pula malam ini merupakan sesi part kedua. Saya tak boleh nak tunggu semua orang. So saya sebab ada yang dah datang awal kelas ni. Macam tadi ada Puan Mihran daripada first lagi dia dah hadirkan. Salam, saya Yaya dari Singapura. Wow, menarik. Terima kasih Puan Yaya daripada seberang tambak tu kan. Nampak walaupun kita ni jauh beratus beribu kilometer, tapi dengan internet sekarang kita boleh belajar. Tak kisah daripada mana-mana. Anda daripada Indonesia, Thailand, Singapura, kita boleh belajar. Alright. So ajak kawan-kawan anda. Jadi saya nak bagi sesi recap untuk untuk sesi kita pada yang pertama minggu lepas. Alright. So kalau yang tak join pada kita punya sesi minggu lepas, so saya nak recap. Kenapa kelebihan yang kita nak gunakan yang menggunakan TikTok. So kat sini TikTok, so kita nak tunjukkan platform TikTok. Mungkin ada yang tak tahu. TikTok, nampak tak tulisan? So saya besarkan sikit. Alright. So why TikTok? Kenapa orang tanya why nak guna TikTok? Kenapa TikTok cikgu? Kenapa TikTok sir? Why TikTok? Why gunakan TikTok? Why kenapa TikTok? Sebab TikTok ni tuan-tuan dan puan-puan, dia pada asalnya dia diwujudkan memang seperti social media yang lain. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tahu, social media ni merupakan salah satu platform yang mana anda boleh berkomunikasi. Sama juga macam anda ada Facebook account, mungkin yang muda sikit ada Instagram, yang mana anda nak komunikasi, nak tahu info-info semasa, info-info terbaru. Macam grup WhatsApp pun dipanggil sebagai social media tapi dalam kategori chatting. So yang social media yang macam Facebook, saya tahu dalam ni semua ada Facebook. Kalau tak macam mana anda boleh join sesi live pada malam ini. So account Facebook sama juga, dia menggunakan untuk anda bersosial media. Alright, so kat ni kenapa TikTok? Why TikTok? Alright, so TikTok ni tuan-tuan dan puan-puan, dia mempunyai hampir 1.2 billion 1.2 billion user aktif setakat penghujung tahun 2022. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau saya tanya pada tuan-tuan dan puan-puan lah, kalau tuan-tuan dan puan-puan hari ni anda kena sebagai seorang mindset peniaga, anda seorang berniaga, anda nak berniaga di kawasan yang sunyi sepi ataupun anda nak pergi perniagaan di kawasan yang crowd. Contohlah kalau anda diberi peluang, anda ada satu produk anda ni, anda nak pasarkan, saya nak bagi offer lah saya nak bagi offer, anda nak beri saya nak compare tempat tak boleh. Tapi contohlah kalau anda nak pasarkan di, contoh kita tengok di kawasan mana yang banyak crowd. Contoh ni shopping mall yang besar-besar kan, mungkin KLCC. Anda kalau diberi peluang, nak tak anda letakkan produk anda di situ? Kalau nak, kenapa? Sebab apa? Cuba bagi dia orang chat, dia orang komen, sebab apa anda kalau boleh nak pergi masuk ke mall, nak pergi ke petrol pump. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kat situ dia ada crowd, traffic. Bila orang contoh satu tempat atau kita panggil petrol pump, satu hari petrol pump dia ada pengunjung, saya rasa hampir lebih kurang 1,000 hingga 2,000 lah. Alright, kalau di tol, di highway lagi ramai lah. So lagi ramai crowd ni, lagi tinggi trafik ni, dia lagi ada high chance untuk pembeli. Alright, so contoh ini saya ada satu produk, saya ada minyak wangi lah misalnya. Kalau contoh ataupun saya ada smartphone, saya ada jual phone, saya berniaga phone. Alright, kalau hari ni saya nak berniaga, saya kena cari trafik yang tinggi. Sebab apa? Sebab saya mudah nak lakukan produk saya. Saya mudah nak jual produk saya. Contoh, kalau hari ini anda berjual kepada 100 orang, mungkin dalam 100 tu satu yang membeli. So kalau anda hari ini berniaga kepada 1,000 orang, dalam 1,000 orang tu ada 10 membeli. Jadi mana lagi banyak produk anda keluar? Betul tak? Mana lagi banyak crowd, mana lagi banyak trafik yang anda dapat?
Sudah tentulah anda bila menggunakan tu, anda akan dapat crowd yang lagi banyak untuk dapatkan sales. Sebab sekarang ni anda berniaga sebab apa tuan-tuan? Anda nak dapatkan sales. Sales itulah yang convert kepada anda punya aktiviti. Bila anda buat marketing, anda keluar dapatkan traffic, dari situlah anda boleh dapatkan anda punya traffic activity. Alright. So traffic activity ni akan convert kepada sales. Bila orang nampak produk anda, automatically anda punya produk ni boleh terjual. Jadi kalau 100 orang boleh 1 orang, 1000 orang boleh 10 orang. Jadi anda nak lagi ramai, betul tak? Kalau ada 1000 orang, 10,000 orang, ada 100. Bermakna 100 produk anda terjual. Kalau anda ada 100,000, that means anda boleh ada 10,000 yang terjual ataupun 1,000 yang terjual. So that means anda nak lagi ramai orang nampak supaya ada lagi chance pembeli. Alright, sebagai contohlah, saya ada duit shilling. Saya umpamakan yang bulat ni lah. Saya umpamakan yang bulat ni, nampak tak? Bulat ni umpama duit shilling. So dia ada orang panggil kepala dan ekor. Kalau saya flip, saya mencuba sampai ke 100 kali. Tapi saya tak dapat ekor, saya dapat kepala je. Boleh tak yang ke 101 tu saya dapat ekor? Boleh. Sebab apa? Saya keep konsisten sebab saya tahu trafik tu ada. So lagi tinggi trafik tu, lagi banyak ni. So macam di Facebook, macam tak boleh lawan lah. Facebook memang dia dah ada sebanyak 2.3 aktif, 2.3 billion user yang aktif. So Facebook memang still number one, still ranking yang pertama. Tetapi kenapa kita nak guna juga TikTok? Tuan-tuan dan puan-puan, rugi ataupun kita boleh terlepas peluang. Sebab apa? Tuan-tuan kena tengok digital marketing ataupun marketing untuk sekarang ni, online marketing, anda kena cari platform yang mana dia ada crowd yang laju, yang pantas. Alright, dan TikTok ni pula target market dia ataupun cara dia ataupun approach dia adalah berbeza. Dekat sini adalah untuk anda dapat lagi more traffic. Nak gain more traffic, nak gain lebih awareness. Awareness ni macam mana? Ya Allah, banyaknya bahasa anda dapat malam ni. Cakap sepening lah, banyak sangat bahasa yang saya bagi. Saya bagi tadi apa? Saya bagi traffic. Traffic mungkin faham lah. Saya bagi tadi apa? Crowd. Crowd pun mungkin faham lah. Tapi saya bagi tadi apa yang terbaru? Sebab apa? Sebab kita dah ada traffic, crowd dan seterusnya, kita nak bagi awareness. Kita nak bagi awareness dan juga kita nak bagi crowd nampak kita punya produk. Alright. So dekat TikTok ni lah kita nak bagi awareness. Awareness ni macam mana? Saya ambil satu contoh. Tuan-tuan dan puan-puan pernah tak tengok iklan contoh air Coke, contoh KFC, contohnya contohnya McD. Perasan tak setiap kali dia buat iklan, adakah iklan dia tu ataupun dia keluar dekat TV, YouTube sebagai ada kita punya apps tu ataupun di social media lain, anda nampak dia keluar tu adakah dia menjual? Maksud menjual, contoh hari inilah. Okey, saya McD keluar double prosperity sempena Chinese New Year. Okey, so kita ada 2 lapisan daging dan satu lapisan keju dan diimpit 2 ban. Harga dia RM14. Ala carte dan air dan juga fries RM18. Pernah tak anda tengok brand-brand besar ni, contoh macam KFC, McD, dia buat iklan menjual? Maksudnya dia bercerita pasal produk, dia cerita pasal apa itu burger yang dia dapat. Tak tuan. Tapi dia cerita apa dalam iklan dia? Dia cerita tentang macam mana cara dia masak, dengan siapa orang tu makan. Perasan tak kalau contoh iklan McD, selalunya dia akan ambil yang berkeluarga ataupun orang yang dia ikut situasi lah. Kadang-kadang kita ni lapar baru balik kerja. So dari situ awareness contohlah bila orang tonton, orang tengok pada produk anda, orang tahu, yelah aku lapar ni baru balik kerja. Saya lapar tuan, saya tak makan lagi. Saya betul-betul lapar. Itu siapa? Itu abang Pakistan tu lah, nasi Pakistan. Alright, so kalau macam tu, bila kita skip nampak iklan McD tu tadi, so dah automatic tu tadi, McD telah bagi awareness. Dia telah influence kita. McD ni influence kita dengan cara macam mana? Dia tunjukkan kita, kalau aku lapar lepas balik kerja, aku boleh cek McD.
Perasan tak benda tu? Ataupun bila musim-musim perayaan, KFC, contohnya Yos ni yang susu soya tu lah. Perasan tak yang Yos ada dalam tu kan? Dia famous dengan air susu soya tu. So dia selalu buat aktiviti, dia buat bukan iklan menjual. Dia mau iklan awareness. Dia nak buat branding. Dia nak positioning. So dia nak influence orang. Contoh nanti kan bila nak raya kita kan kumpul-kumpul. So takkan kita nak biar meja kosong, betul tak? So dia masuk dalam brand positioning dia. Bila raya mesti ada air kotak soya. Macam tu juga tuan-tuan dan puan-puan. Contohlah, sebab tu saya minta tadi kalau ada yang buat produk ataupun anda sebagai ejen ke, tak kisahlah apa produk anda kena komen dekat ruangan chat supaya nanti saya dalam sepanjang saya punya sesi ni saya boleh share kan. Kalau ada yang share join pada sesi live pada malam ni, sharekan apa bisnes yang anda buat. Mungkin nanti dalam going through saya berkongsi ni, saya boleh selitkan produk anda untuk mungkin macam mana anda nak promotekan. Ini sekarang saya tengah bagi idea macam mana anda nak buat marketing ataupun buat branding, awareness menggunakan TikTok anda tu tadi. So kalau contoh anda penjual tudung, anda kena buat marketing ataupun video macam mana nak buat tudung tu gunakan untuk apa. Contohnya buatlah, cari video marketing ataupun rekod video yang tengah berjalan dekat shopping mall tapi fokuskan pada tudung. Alright, so nampak bila kita nak keluar berjalan pakai tudung tu. Kalau contoh lain boleh ambil bila bercuti, tudung ni tahan lasak, boleh buat aktiviti sukan. So fokuskan pada tudung. So nampak tak? Dari situ anda boleh positioning. So kat TikTok ni kalau saya nak kata menjual, boleh menjual. Tapi sebab apa? Sekarang ni dekat TikTok memang TikTok tengah belanja kau tuan-tuan untuk bagi views. Nak bagi views. Supaya banyak view. Alright. So TikTok ni bila banyak view untuk dia nampakkan konten kita bagi awareness. Nak bagi ramai engagement. So dia nak influence lah. So dari situ kita kena influence. So macam Puan Hayati kata, dia teknik nafas doa. So kena tahu macam mana nak gunakan. Apa kelebihan teknik nafas doa ni? Macam mana nak letakkan teknik nafas doa? Apa kelebihan dia? Kena letak kelebihan produk kita. So benda tu yang kita kena kedepankan. Jangan terlampau asyik nak menjual. Kalau contoh anda menjual ubat putih, kena bagi tahu apa kelebihan dia. Makan tak perlu berlapar, itu ubat kurus lah. Contoh anda jual gel sakit lutut, jual gel untuk kencing manis ataupun gout ke. So kena letak kelebihan dia tu. Alright, so kat sinilah. Inilah kelebihan TikTok. So minggu kali ni saya nak sharekan pula apa itu, macam mana anda nak, apa beza akaun TikTok personal dan juga akaun TikTok business. Siapa nak tahu dalam ni? Cuba bagi di ruangan chat, di ruangan komen. Siapa nak tahu? Sebab minggu lepas saya dah janji saya nak sharekan minyak wangi macam mana. Cuba bagi tahu ataupun sharekan macam mana anda nak, siapa yang nak tahu apa beza akaun TikTok ni. Siapa first time tahu. TikTok ni dia ada banyak jenis, bukan banyak jenis, dia ada 2 jenis. Dia ada akaun personal dan akaun TikTok business. Puan Nariah nak tahu. So macam tadi Puan Yaya Gal ni tanya, kalau minyak wangi macam mana? Minyak wangi ni kena letakkan based on situation. Selalunya orang pakai minyak wangi ni bila keluar. So buatlah situation untuk contoh pergi mall. Alright, so sekarang ni nak letakkan di situation macam mana? Kalau anda pergi meeting, anda jual ni, anda pergilah ke Starbucks, anda pergilah ke mall, anda ambil gambar. Anda ambil gambar produk tu dalam mall, pergi dekat taman ataupun ambil gambar get prepare for workout. So that's when orang tahu, maksudnya minyak wangi ni dia tahan peluh. Ada satu minyak wangi kita dah spray banyak dah ni. Umpama mandi dah kan, dah spray satu badan kan, prepare sebab kita tahu badan kita ni berbau kan. Sebab memang manusia ni peluh dia berbau. Tak ada orang lagi yang saya jumpa setakat ni dia punya peluh dia tak berbau, betul tak? Kalau ada saya nak berkawan dengan dia ataupun peluh dia wangi tu saya nak pergi dekat dia. Kecuali kita punya Rasulullah ke. Alright, so kalau minyak wangi ni ambil, letakkan produk tu, ambil gambar dekat mall tengah jumpa klien, nak meeting. So this mean orang tahu, aku punya minyak, orang kadang-kadang minyak wangi dah habis, so dia tahu kat mana dia nak cari, kat mana dia nak dapatkan minyak wangi, kat siapa. Mungkin dia nak mencuba.
dia nak cuba lain produk. Ada beza ke? Ada puan, ada beza. Akaun TikTok ni dia ada beza. So hari ni saya nak sharekan. Siapa yang excited saya nak share ni, alright, boleh bagi tahu di ruangan komen. Di ruangan komen siapa nak tahu, bagi tahu nak. Cakap saya nak siapa yang nak saya akan bagi tahu kan apa beza dia. Sebab ramai yang minta minggu lepas. Cikgu rasa apa beza akaun personal ni dengan akaun bisnes? Saya pakai akaun bisnes elok tak? Saya pakai akaun personal okey tak? So kat sini saya nak share kan. So untung yang join pada sesi kita pada malam ini. Yang kedua ni apa beza dia? Apa perbezaan akaun TikTok? Ada beza ke? Mesti ada beza. Alright, so saya sharekan screen saya sekejap. Alright, tunggu sekejap saya share screen. Okay. Alright, nampak saya punya share screen. So hari ni saya nak sharekan apakah perbezaan. Apakah perbezaan akaun TikTok. So akaun TikTok ni dia ada dua. Yang pertama, akaun TikTok ada dua jenis. TikTok dua jenis. Sambil-sambil tu kalau nak sharekan live pada malam ni, boleh share kan, sebab kita dah start dah saya punya sharing ni. So akaun TikTok ni ada dua jenis. TikTok ni ada dua jenis tuan-tuan. Siapa tahu? Kalau ada yang dah tahu malam ni, cuba bagi tahu dekat ruangan chat. Mana tahu yang ada dah tahu. Kalau dah tahu saya dah nak share. Saya mengajuk contoh kan. Alright, so kat situ kalau siapa yang tak tahu, so TikTok ni dia ada dua jenis. Alright. So yang pertama adalah akaun creator. Bukan creator. Buatan, pembuat. So yang kedua adalah akaun bisnes. So siapa yang kat sini baru first time tahu, bagi tahu dekat ruangan chat tahu. First time. So mungkin yang baru tahu, oh ya ke sir? Oh ya ke cikgu? Betul lah, kelakar lah baru tahu. So apa beza dia kan? Alright, so yang pertama ni akaun creator ni. Akaun creator ni sama macam akaun personal. Kalau anda first time buka akaun TikTok, kebanyakan TikTok ni dia akan bagi akaun personal ataupun akaun creator. So akaun creator dan akaun personal adalah akaun yang sama. Akaun creator dan akaun personal adalah akaun yang sama macam saya cakap tadi. So kalau selalunya untuk yang pertama kali buat akaun TikTok, dia akan dapat akaun personal lah. Dia akan dapat akaun personal. So it means sama. Akaun personal dan akaun creator ni adalah perkara yang sama. Alright, so kita tengok. Kita go through satu-satu. Assalamualaikum coach, saya baru masuk. Alright, tak ada masalah. Rex GTO Garage. Ni mesti geng-geng, saya tak tahu garage ni boleh jadi apa, geng-geng motor, geng-geng kereta, apa-apa, anything lah. So selamat datang bang. So saya nak sharekan macam mana kita nak buat business, branding di TikTok. Sebenarnya semua boleh buat tuan. Even ustaz, anda mekanik, bisnes apa sahaja boleh buat. Sebab memang mudah. Alright. So kat sini saya nak share kan. Alright, so yang pertama, akaun creator ni apa ciri-ciri dia? So ciri-ciri dia, konten dia adalah tak boleh pun buat konten menjual. Tak boleh buat konten menjual. Betul ke sir tak boleh buat menjual? Boleh. Sebab sekarang dah ada beg kuning tu. Betul tak? Tapi kita menjual produk orang lah. Kalau kita nak jual produk kita sendiri, boleh tak? Sebenarnya tak boleh. Sebab kita kena buat konten yang soft sell. Konten soft sell. Okay? Kita kena buat konten soft sell. Macam mana konten soft sell? Alright, so saya cuba tunjuk. Kalau yang pertama kali ataupun tak pernah tahu, saya cuba tunjuk macam mana akaun soft sell ni. Alright. So saya tunjuk sekejap. Alright, contoh akaun soft sell ataupun benda yang soft sell. So kita tengok dekat TikTok. So siapa yang tak follow lagi Sofi Heroes punya boleh follow Sofi.by. Alright. So kat sini kita cari satu brand ni.
saya sangat orang kata apa, sangat orang kata suka dengan konsep yang dia buat lah. Aina Beauty. Siapa tahu Aina Beauty? Dia satu brand kosmetik lah. So kalau tahu kat sini, ada tak kalau anda perasan dekat TikTok ni, dekat Aina Beauty ni, dia tunjuk konten yang mana dia sharekan, oh kita ada apa set foundation RM30. Set kita ada set apa lagi? Saya ni tak tahu sangat, kan saya cakap nampak saya sangat saya ni bodoh. Nampak sangat saya ni tak tahu. So contohnya apa? Tapi kalau kat sini dia brand, tapi dia sharekan kat sini adalah pada more content tentang branding. Contohnya kalau orang nak tercari-cari ada masalah kulit, masalah kecantikan, dia akan cari dekat sini lah. So saya satu lagi ataupun kita boleh tengok satu lagi brand ni, Dr. Taya. Ini saya sangat suka. Dia tak menjual pun. Kalau tengok dekat dia ni lah. Alright. Macam brother ni. Sorry. Saya terstop. Sekejap nampak? Kereta recon umur 5 tahun ni, apa kita nak kena buat? Kebetulan ada abang garaj ni. Saya tak tahu abang ni sama ke tak. Sebelum tu check dulu benda. Saya tahu mesti abang tahu. Leceh macam ni kena tinggal dengan TR. Pertama test drive dulu. Kena feel dia punya engine, gearbox, tayar, brake. Dia punya power tak payah test. Kereta ni confirm power. Engineer dia dah test semua tu. Kita tak payah acah-acah pro. Masa test kita feel lah dia punya engine, dia punya gearbox okey ke ada problem. Engine sihat, gearbox pun sihat, itu yang paling penting. Nak tahu absorber dia elok ke tak, tengok dia punya tayar. Dia punya skill antaranya kau jengah lah bawah ni tengok. Ataupun kita boleh rasa permukaan tayar. Kalau kita rasa tak rata, ada benjol-benjol, maksudnya absorber memang problem. Tayar dengan brake benda paling penting, jangan buat main. Tahun dia bukan isu, yang penting condition. Nak check brake. Alright, nampak tak macam mana dia cara dia gunakan brand dia tu? Sebenarnya dia nak promote bengkel dia, nak promote servis dia. Tapi dia bagi tahu pasal konten ilmu ataupun sharing. Sebab orang contoh setiap di Malaysia ni memang pengangkutan utama kita adalah kereta, kenderaan, kereta ataupun motor. So kereta majoriti lah because of kita selalu hujan. So kebanyakan setiap orang satu rumah mesti ada satu kereta. Itu mesti ada. Kalau 2-3 itu bonus lah ataupun rezeki untuk mereka lah. So that's mean dekat sini brother ni ataupun brand ni dia cuba nak tunjukkan dia punya bengkel. So siapa nak mencari bengkel ataupun servis boleh tahu pasal dia punya servis ataupun boleh cari pada produk dia ataupun brand dia. Tapi dia konten dia tak pernah menjual. Dia tak ada pun dia cerita tengah repair tayar ni brake. Alright, so brake, harga brake pad RM6,500. Contoh, saya tak tahu pasal harga bang, jangan marah saya bang. Contoh brake pad harga ni. So kalau kita nak buat mounting harga dia RM1,200. Itu tak masuk labor charge. Tak pernah pun saya tengok dia punya ni. Tapi dia tengok dia cerita. Sebelum tu check dulu benda aku nak cakap ni. Kalau kita nak beli kereta recon, macam mana cara dia? Dia bagi tips. So kalau kat tuan-tuan dan puan-puan, kalau contoh minyak wangi, boleh juga macam tadi puan Yaya nak buat konten dekat TikTok ni, bagilah tips. Alright, saya nak bagi tips macam mana nak pakai minyak wangi tahan lama. Alright, pertama kali anda kena sembuh di belakang telinga sebab apa? Ada sendi yang memberi merembeskan hormon. Dan yang kedua anda kena bagi di contohlah mana-mana, itu yang saya belajar lah. Penjual minyak wangi ni bagi tips. Dia tak boleh terlalu direct menjual, kadang orang tak berminat. Kadang-kadang orang boleh tahu tips ni and then dia nampak ada peluang. Contoh saya cakap macam kenapa saya bagi tips. Kalau contoh saya bagi tahu, kat sini cara yang betul. Cara betul. So perfume yang saya pakai ni bau dia manis. So kalau bila kita berjumpa dengan orang, berjumpa dengan perempuan, jumpa dengan klien, dia akan rasa senang, tenang. Nampak tak? Sebenarnya dia tengah soft sell paling soft tu. Dia bagi tahu supaya kita ni yang tak ada ilmu first time ni, alright. So aku baru tahu lepas ni nak sembuh perfume kena letak kat belakang telinga, kat sini-sini. Lepas tu dia cakap perfume yang saya pakai ni bau dia soft, lembut. So orang akan selesa. So kita sama ni cari, aku nak perfume yang macam ni lah. Perfume ni sebab kadang orang nak jumpa aku takut tak ada confident. So that's mean dari situ dia menjual. So kita ni akan cari, aku ni nak pakai perfume ni lah. Perfume ni nanti bila aku jumpa orang aku ada confident, orang selesa dengan aku. So that's mean automatic produk dia tu boleh terjual dah. Lepas tu sama juga macam dia ni.
Sama juga macam Ainia Beauty. So Ainia Beauty ni dia tunjukkan produk dia supaya orang tahu, oh ada satu brand kecantikan lah, ataupun ada satu brand yang menjual produk kosmetik. So tak adalah asyik tunjuk produk, asal konten je produk, asal konten je produk. Tapi dia share kan. Dia bagi tips. Contoh macam ni. Please, kau pernah lah pakai moisturizer. Muka minyak. Tahu tak? Yang pertama, kemungkinan pemilihan moisturizer tu tak kena dengan kulit korang. Yang kedua, korang kena tengok balik skincare rutin. Maybe cleanser yang awak gunakan tu terlalu kena dengan kulit. Yang ketiga, Kak Kis nak tahu juga, oily korang tu jenis yang macam mana? Kalau selepas skincare 6 ke 8 jam area T-zone tu shining ataupun berminyak, sebenarnya tu normal je. Nampak? Clear tak? So kat sini kalau orang yang first time nampak kan, orang first time nampak, saya tahu brand ni pun baru nak naik, baru nak kenal. So kalau siapa yang first time, siapa yang tak tahu tentang kosmetik ataupun nak mencari kan, so dia akan nampak, oh macam tu cara dia, oh patutlah. Dia dah bagi tip, oh so normal je kalau berminyak kan, dia macam dia cakap. So that's mean kalau dia nak cari kosmetik, dia akan tekan dekat profile. So kat sini lah baru dia pergi tekan, dia akan cari. Sama juga contoh macam testimoni ni, kenalah tunjuk juga Isteri satu-satu mana produk. tak nak cantik depan suami. Tambah-tambah pula sekarang ni macam-macam kes berlaku. Tak pasal-pasal suami tak bersalah pun terpalit sekali tau. Biasalah wanita ni mudah tersentuh perasaan dia. Tak apalah, awak dengar dulu cerita Fatini. Start dekatan 4 putih tapi lepas stop dia macam naik sikit-sikit. Rasa sedih jugalah sebab dah pakai tu tak jadi dah pakai. So kita kena letakkan brand kita. Apa kelebihan brand kita? Boleh hilangkan kulit, masalah jeragat. Itu contohlah. Alright, itu contoh. Alright, itu yang pertama. So ini yang kedua yang kita boleh cakap. Seterusnya, apakah lagi kelebihan dia? So kita boleh gunakan any lagu. Ini ramai tak tahu. So lagu ni kita boleh guna lagu apa-apa saja. Apa-apa saja. Alright. Itu kalau account creator. So kalau link website ni pula, ni link website nanti saya akan bagi tahu. Saya akan next class. Siapa nak tahu saya punya tips ni, nanti saya akan sharekan. Macam mana nak buat link website. Ramai tak tahu. 1000k follower baru boleh letak. Itu yang pertama. And then dia yang seterusnya tools adalah creator tools. So that's mean untuk kita buat content tu dia biasa je lah. Tak ada kelebihan. And then kalau ads, contoh nak buat berbayar. Anda buat ads, nampak tak? Saya share. Saya rasa saya tak nampak ni. Nampak Okay, sekejap minta maaf, tak perasan. So kat sini, nampak? So account creator nampak tu. Content soft shell, lagu apa saja, link website kena letak 1000 follower. Lepas 1000 baru kita boleh letak website, lepas tu live. Itu perkara normal. Dan creator tools. Dan juga kalau ads ni, kita just boleh promote je. Kita tak boleh buat, kalau siapa yang pernah buat iklan berbayar sebelum ni, dia tak boleh gunakan perkara ni untuk gunakan ads berbayar lah. Alright, dan seterusnya, siapa nak pula tahu account business ni macam mana? Tuan-tuan dan puan, account business ni macam mana? Siapa nak tahu? Alright, so saya nak share kan kelebihan tentang account business ni. Okay, so account business ni kita boleh jual sebagai hard sell. Soft sell apatah lagi, confirm boleh. Boleh soft sell. Hard sell dan soft sell boleh. Tak ada masalah, okay? So tak ada masalah. Kita boleh letak produk, letak harga. So kat situ tak ada masalah. Dan seterusnya, lagu, anda kena guna lagu yang ada komersial saja. Komersial ni maksudnya, contoh lagu-lagu viral tu tak boleh lah sebenarnya. Lagu komersial. Kalau contoh lagu yang dari remix ke benda tu tak boleh pakai. And then seterusnya macam link website boleh saja letak sejak ni. Boleh terus letak. Tak ada syarat. Tak ada syarat. Link website ni macam mana? Nanti saya tunjuk. Okay. Dan seterusnya dia ada business analytics. Business analytics. Business analytics. Ini yang penting. Business center ataupun business suit. Itu perkara yang samalah. Business suit
Dan juga business center. Okay. So kat sini kalau contoh perasan tak? Okay. So saya bagi like. Dan seterusnya anda boleh guna ads berbayar. Okay. So kat sini perasan tak? Tahu tak yang akaun bisnes ni kalau anda di Facebook dia seumpama macam mana? Siapa tahu? Assalamualaikum, saya baru masuk. Waalaikumsalam Abang Khairul, terima kasih banyak. Jadi kita di pertengahan kelas ni masih lagi awal-awal, so nanti saya boleh catch up lagi untuk sesi yang baru ni. Alright. So dia adalah alright. So akaun bisnes ni kalau boleh tahu dia seumpama apa? Dia seumpama kalau di Facebook itu dia macam Facebook page lah. Perasan tak? Perasan tak kriteria dia ni sama macam Facebook page? Siapa perasan? Oh betul lah coach. Oh betul lah cikgu. Oh betul lah. Memang betul. Tak ada yang salah. Alright. So dia sama macam Facebook page. Tapi dekat TikTok cuma versi TikTok. So kat sini kita boleh menjual. So kat page kan kita boleh letak kita punya produk. Nanti kita boleh letakkan dia dalam marketplace. Kita boleh letakkan harga. So sama juga di TikTok akaun bisnes ni boleh letak produk, boleh letak harga. And then lagu komersial je lah sebab anda buat bisnes. Anda kena letak yang komersial. And then yang seterusnya anda boleh letak link website tanpa syarat. Link website ni macam mana? Alright. So business analytic, business suite dan business center. So kat sini lah anda boleh tengok. Perasan tak kalau siapa ada Facebook page atau pernah tengok siapa yang gunakan Facebook business, TikTok business. Siapa ada pakai akaun TikTok business? Cuba bagi tahu dia orang komen saya. Alright. So dekat sini kita boleh tengok. Contoh satu posting ni berapa banyak view dia, pukul berapa orang tengok. So contoh kalau kita post video 1 minit, berapa saat je dia tengok. Berapa saat je customer tu tengok, klien tu tengok. Alright. So kat situ kita boleh tengok analisis. Kita boleh tengok data. So pukul berapa, daripada mana, berapa umur. Alright, kena buat 2 akaun lah. Satu akaun personal dengan satu akaun business. Ni soalan yang sangat-sangat menarik. Saya suka. Alright, Puan Noria. Alright. So dan satu lagi saya settlekan sikit lagi dan dia boleh buat ads berbayar. So siapa yang nak buat promote berbayar, dia boleh gunalah benda ni. Alright. So kita go kepada Puan Naria Saman. Dia tanya, kena buat 2 akaun lah untuk satu akaun personal dengan satu akaun business. Kita kat sini kita bagi option. Sebenarnya powerful anda guna akaun creator. Sebenarnya kebanyakan even business pun ada yang pakai akaun business lah. Tapi diorang ni semua kebanyakan akaun creator ni guna akaun personal. Tak perlu buat akaun sampai 2 akaun. Contohnya kalau satu produk anda buat 2 akaun, tak perlu. Tak perlu. Sebab sekarang ni TikTok ni macam saya cakap, yang banyak duduk ni adalah golongan daripada umur 18 tahun hingga 30 tahun. So golongan ni dia ada golongan yang lebih daripada 30 tahun. Tapi mereka ni kebanyakan masih duduk di Facebook lah. Alright. So buying power ni kebanyakan masih duduk dekat Facebook. So kat sini kita kat TikTok, kita macam saya cakap tadi lah. Kita sebenarnya kita nak buat crowd. Kita nak traffic. Kita nak ada awareness. Kita nak influence. Supaya orang kenal. Oh, Puan Naria Saman ni dia buat produk sekian. Oh, alright kak. Sampai orang PM, kak macam mana saya nak dapatkan akak punya ni? Alright, so nanti akak pergi kat Facebook akak, nanti dapatkan ni. Okay, kat situ boleh buat belian. Macam tu. Kita nak tarik crowd ni untuk pergi buat belian di contoh kita punya Shopee ke, contoh kita punya anything account lah kan. So kat situ lah. So kita boleh linkkan dengan kita punya social media yang lain. So kat sini sebenarnya kita nak buat awareness. Macam saya cakap, sebab tu saya terangkan tadi tentang konsep macam mana marketing McD, KFC, susu soya tu kan. Susu soya tu untuk kita marketkan kepada pasaran luar. Tukar ke PC je. Sorry. Tak ada masalah. Alright, okay. So dekat situlah kelebihan dia. Kita nak lagi banyak view, orang nampak. Nanti dia pergi
buat penjualan. Supaya untuk kita punya branding lah. So kenapa? So kalau contoh, saya first time tengok kepada Aina Beauty ni. Sekejap. Contoh saya first time tengok kepada Aina Beauty. So saya search lah. Aina Beauty. So kat sini lah saya akan cari nanti. Ataupun contoh cari Naria Saman. Kita kena cari satu brand Saman. Contoh kalau ada. So saya cari lah akak ni. Saya tak tahulah ni akak punya profile yang betul-betul ke tak kan. Sama, nampak? Sama. So kat sini saya boleh tahu, nampak? Akak ni jual produk apa? Naria Beauty. Kenalah, kita kena bawa diri kita ni macam founder, tuan-tuan. Walaupun kita ni ejen produk. Kita kena letak tunjuk produk. Kita kena tunjuk kita punya brand, kena tunjuk. Alright. So kita kena tunjuk. Alright. Okay. Clear Puan Naria? Alright. So kat sini contoh juga. So saya search lah, carilah tentang Aina Beauty ni. Oh macam ni. Oh okay. Faham. Oh dia ada serum cleanser dia. Oh gunakan kegunaan dia macam ni. Okay. Saya memang tengah cari cleanser. Contoh macam tu. Nampak tak? Begitu. Faham kan? Faham. Nampak tak? Dapat tak? Sama juga macam contohlah. Siapa? Saya minta sangat tuan-tuan kalau boleh share. Buat produk apa supaya saya boleh bantu. Contoh macam minyak wangi. Share lah. Nanti contoh bila dah ada produk anda ni kan. Kat sini inilah maksud saya website tu. Anda boleh letak link. Link ni saya akan ajar minggu depan. Link ni macam nak letak. Sebenarnya Facebook, WhatsApp, TikTok ni tak bagi. Sebenarnya kita letak direct link WhatsApp. Boleh sebenarnya. Boleh letak link WhatsApp. Tapi tak special lah. Orang kadang-kadang, malas lah WhatsApp dulu aku nak tengok apa produk dia kan. Minyak wangi jenis macam mana kan. Kita kena letak kita punya marketplace ke, kita punya produk ke. Nanti saya boleh ajar benda tu. Nanti saya boleh ajar macam mana nak buat contoh yang cantik-cantik lah. Alright. Contoh macam kalau kita tengok Angela Muhammad Sabah. Betul tak? So macam dia ni. Dia review. So dekat sini. Kita buka link kat website. So kat sini kita boleh nak cerita pasal bisnes kita. Ini saya akan share pada minggu depan. Nampak? Banyak ni. Kalau daripada anda letak link WhatsApp, orang akan WhatsApp, susah orang nak share apa produk anda. So kat sini anda boleh letak lah. I'm business coach and I love to help people achieve their goal. I'm very passionate about helping people to get the result they want. And I love to share my knowledge with others. I hope you find my coaching useful and that enjoy it. So kat sini. Nampak? So dia jual kalau contoh dia punya Facebook, dia punya Instagram, Twitter, LinkedIn, so WhatsApp. So kat sini lah. Kalau contoh anda ada produk. So nak ketahui tentang lipstick, pergi sini. Nak cari pencuci muka kat sini. Ini website ni saya akan ajar next week macam mana anda nak create bagi cantik. Nampak special. Saya akan share kan kepada anda. So macam ni lah contoh. Okay. So kita boleh buat untuk kita buat branding dan juga awareness. Okay. So sama juga. So kita kena kat depan ni untuk kita branding. So macam Mama N ni, Angela Sabah ni aku tahu. Oh dia ni coach business dan dia suka review produk. Nampak? Dia tahu. So kat situlah. Kan? Alright. Faham kan? Faham tak maksud saya? Alright. Okay, dapat sesuatu yang saya nak share kan. So itu kelebihan. Kalau tanya saya lebih suka guna account creator. Sebab account creator ni, dia ikut kita bebas. Macam mana kita nak buat, macam mana kita nak amalkan. Alright. So jelas So kat sini saya nak ceritakan perihal. So kalau ada yang nak share, siapa yang nak buat account TikTok, cuba share dekat ruang komen. Kita mungkin sama-sama boleh tengok macam mana nak improvise.
Macam mana kita nak boleh lagi cantikkan ataupun perbetulkan. Alright. So untuk sesi pada hari ini, so 2 perkara ni saya nak ajarkan macam mana kita nak kenal, kita nak detect. Kita kena buat video lah kan. Yes, mesti kena buat video. Dekat TikTok ni memang konten dia adalah konten video. Tuan-tuan jangan buat konten yang gambar tau. Gambar, post gambar tak menarik. Orang sekarang memang dia nak cari ataupun dia nak tengok yang lagi TikTok ni akan apa nama dia? Dia akan push adalah video. Bila kita bercakap macam ni lah. So kita kena kenal. Alright, faham So kita kena buat video. Jangan letak gambar-gambar dan masukkan muzik. Memang boleh tapi dia takkan di-push oleh Facebook. Alright, faham So ada abang ni share apa? Human engineer. Oh bukan konten saja. Konten, tapi konten kita adalah dalam bentuk video, nampak? Search account and video kat atas ni, nampak tak? So memang kena letak video. Konten kita tu adalah video. Okay, faham So kita tengok abang ni dia share. Human engineer. Ada ni. So ini apa ni? Kita tengoklah. Tuan ni nampak dia pun letak link tree. Nampak? So kat sinilah apa yang saya maksud. Tuan kita ni, Tuan Fakri kita ni dah aktif, specialize in men hair. Bantu abang-abang senyum ceria semula dengan hilang segala stres dan sakit lenguh lemah badan. Nampak? Itulah saya cakap. Ini memang power. Ini satu orang kata saya rasa abang dah bagus lah. Terima kasih abang yang malam ni. So ini saya kongsi. Boleh abang saya kongsikan abang punya account ni ataupun TikTok ni untuk perkongsian kawan-kawan kita yang lain. Alright. So kat sini ini yang saya cakap, kita kena ada website. Syed bila nak ni letak WhatsApp. Janganlah. Alright. So kat sini dia letak terapi shampoo, test stick, cereal, cream scalpo 5, saya nak jadi lelaki sejati, urut. So kalau contoh In Love Therapy Shampoo, saya tekan, nanti pergilah In Love, dia ITS, In Love Therapy Shampoo, pergi WhatsApp. So dia tahu. So macam ni, test apa ni? Test stick cereal. So nanti kita tahu orang ni nak cari. So saya nak jadi lelaki sejati. So dia tahulah. So untuk urut, so specialize. Cuma kat sini yang mungkin boleh improve. Nampak? Macam ni dia dah share lah. Nampak? Dia share tips. So kat sini dia samalah, konten kita tu kena sama dengan apa benda yang kita nak bawa. Macam abang ni dia cerita pasal kesihatan. So dia share pasal kesihatan dalaman. So kita punya konten pun kena menjurus ke arah situ lah. So macam ni dia share. Nampak? So sama juga itu. Apakah sakit? Apa yang badan kita rasa sekarang? Nampak contoh. So orang tahulah. So that means dia tahulah. Oh nanti kat dia ni, kalau aku nak cari pasal kesihatan, aku nak urut. Saya tahu lah nak cari. Cuma abang ni jauh lah. Tapi dia boleh membantu tak? Membantu. Ada orang memang sanggup datang daripada tempat jauh untuk belajar, untuk tahu tentang sakit. Betul ke abang ni dari Sungai Petani? Betul lah kan? Ni nampak pula macam baru belajar. Oh mungkin fungsi apa combo anak tuan tuan. Saya ingatkan tuan baru habis belajar. Kejut saya. Jauh pula tu kan. So kat situ. Nampak tuan? Konten dia simple. Terima kasih banyak tuan. Saya kongsi lah. Saya minta maaf tuan. Mungkin tuan ni dulu
kerjanya apa tapi ada kelebihan buat urut ke apa kan. So dia share. Kalau saya pun, saya tengok video ni sampai habis. Sebab saya baru tahu. Kat sini saya baru tahu. Oh, kalau hidung tersumbat. Nampak? Kita buat konten dekat TikTok ni pula, kita kena cari macam mana nak tarik perhatian orang. Dia tanya, siapa ada rasa hidung tersumbat? So dia sebenarnya siapa yang selalu pernah alami masalah hidung tersumbat, ada masalah tu, dia akan cari, dia akan dengar sampai habis. Dia tanya, nak tahu tak macam nak hilangkan masalah tu? So nanti orang akan, dengar sampai habis. So video ni, nanti TikTok dia akan pergi push untuk jadi lagi viral. Lagi banyak crowd, lagi banyak views. Alright? So kat sini, nanti siapa nak tahu, dia akan pergi lah tekan. Oh, abang ni, dia akan scroll. Apa lagi orang abang ni selalu share. Macam tuan dah bagus, tuan kena selalu share juga tips-tips. Dengan cara bercakap macam ni lah. Kalau macam ni, kadang-kadang orang tak tengok tuan kan. Sebab orang dia mendengar dan membaca ni tak sama. Bila dengar dia akan tarik perhatian. Kalau dengar lagu ni, dah dengar dah. Orang ni viral dah, biasa dah. Alright? Kena macam tu. Macam ni ke? Kalau boleh elakkanlah macam guna efek-efek ni. Efek ni tak membantu sangat. Macam ni kan, senambang pinggang. Abang ni ajar. So kita boleh pakai lah. Alright. So nanti pergi, tekan dekat link 3 ni. Dia tekan open anyway. Right, terima kasih banyak kepada abang ni yang share kan. Macam mana nak tengok profile. So abang ni dah ada 1000 follower dah. Bermaksud dia konsisten tuan-tuan puan. Kita jangan mengharap hari ni buat terus result dia esok. Kita kena buat konsisten, sentiasa berusaha. Sebab apa nanti memang resultnya akan datang. Terima kasih Tuan Fakri Fakori. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh jumpa tuan. Kalau ada ke Melaka, datanglah ke office kita di Solvi. Alright, so kalau belum like, siapa yang belum like dan komen dekat page kita, boleh like page kita. So tadi cari yang belakang Sabah. Okay, cari ni Angela. Ni kawan saya juga ni. Angela Muhammad Sabah. Dia pun kawan saya juga ni. So boleh follow pada dia. Tengok pada dia punya Facebook ni. TikTok account. Alright, clear Jadi itu saja, kalau ada apa-apa soalan nanti boleh bagi tahu di ruangan komen. Kita dah sampai kepada penghujung. InsyaAllah untuk the next session saya akan ajar macam mana nak letak link bio. Ini ramai orang nak ni. Ramai yang nak ni. So untuk minggu depan sesi yang akan datang ni, saya akan share macam mana nak letakkan link bio tu tadi. Alright. So saya rasa itu saja untuk perkongsian saya pada minggu ini. Saya harapkan dengan apa yang kita dah kongsikan kepada anda tuan-tuan dan puan-puan dapat memberi banyak sedikit sebanyak ilmu dan pengetahuan. Alright. So saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan yang dah hadir, kakak kita yang dah support dari awal. Kita ada Kak Mihran, kita ada Din Kajar, kita ada Kak Nur Hayati dari awal, kita ada Puan Wawa kita ada Encik Mujibur Rahman, kita ada Puan Nariah Saman. Alright, kita ada Cik Yaya dari Singapura. Alright. Kita ada siapa lagi? Tuan Faizul pun join. Alright, kita ada siapa lagi? Abang Rex Auto Garage ni. Saya nak tengok apa dia punya profile tadi tak keluar. Mungkin nanti kita boleh tengok dekat Facebook. Alright, kita ada Abang Khairul Gans. Alright, so terima kasih banyak yang join. So Fakori. So macam Abang Khairul ni buat bisnes apa Mungkin kalau tengok pada belakang tu saya tak tahulah. Kalau bisnes pertanian, boleh sharekan tips-tips pertanian. Macam mana nak tanam, macam nak pilih tanah, benda-benda tu. So nanti orang akan datang untuk beli apa? Beli kita punya produk. Kalau kita ada jual racun, share lah benda-benda tu. Alright, so kita ada Cik Fakori, thank you banyak jadikan testimoni. So kawan-kawan yang ada dalam ni boleh tengok pada TikTok dia, boleh save. Dia ada share ni. Saya up lagi sekali, Chief Human Engineer. Tak tahulah dia memang betul-betul engineer ataupun sebabkan dia tukang urut dia bagi engineer. Alright, so terima kasih banyak-banyak yang dah sudi. Dan nak ujung ni asyik tersasul, saya tak tahulah kenapa. Alright, terima kasih kepada banyak yang sudi untuk join pada sesi live pada malam ni. So minggu depan jangan lupa untuk join lagi sesi yang sama. Untuk TikTok punya topik saya akan share macam mana anda nak letakkan link di TikTok anda, nak buat link tu cantik.
Nanti share, jangan malu-malu. Buat bisnes apa kena share supaya saya boleh bagi idea dan anda boleh terus laksanakan selepas tu. Alright, jadi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya doakan kepada semua yang dah join sesi live pada malam ini, moga dimurahkan rezeki, dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kesihatan yang berpanjangan bersama keluarga yang tercinta. Alright. Jadi saya doakan mana yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datangnya atas kelemahan diri saya sendiri. Saya mengharapkan apa yang dikongsi itu dapat memberi manfaat dan memberikan bisnes anda yang baik untuk tahun 2023 ini. So, tak ada apa lagi yang saya nak kongsikan. Saya doakan untuk siapa yang buat bisnes untuk tahun 2023 terus sukses dan capai yang apa anda impikan. InsyaAllah. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Semoga kita berjaya. InsyaAllah pasti boleh. Alright, jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum. 1 jam ke 12. Mak. Masuk order, Bik. Saya Farishita Nazana binti Abdul Rashid, menetap di Kuantan. Saya menjalankan bisnes menjual mooncake. Saya mencuburi bidang ni selepas PKP 1. Setelah diberhentikan kerja, dan program under Solvi memang the best and TikTok lah. Apa impression tentang F-Boom dan Wabus? Terbaik, cepat, pantas. Okey, apa masalah Kak sebelum ni? Lambat. Dah mengadap tu, lambat masak, Bib. Dalam masa 1 jam ke 12. Mak. Masuk order, Bib. Nak tidur, orang dah masuk order. Ambil lah sistem ni, belilah, laburkanlah duit anda sedikit untuk mendapatkan yang terbaik. 3 in 1. Jimat masa, membantu, membuatkan anda tersenyum. Siapa tak nak duit banyak? Semua dalam sistem Solvi ni memang kebabumah.